Okey, dan sudah pasti ada kita ingin melihat angka-angkanya. Rakan tugas Nina Rosman sudah menyiapkan graf dan juga grafik yang cantik. Nina, bantu kami untuk faham berapa sebenarnya kadar pengangguran kita ketika ini. Baik Najib, sebelum kita bawakan iaitu ahli ekonomi ataupun pakar untuk menilai sesuatu trend penyertaan tenaga buruh dan kadar pengangguran untuk Februari 2023, saya akan kongsikan antara data terkini daripada Jabatan Perangkat Malaysia DOSA mengenai tenaga buruh Malaysia untuk bulan Februari. Kalau anda teliti di depan hadapan saya ini menunjukkan angka peningkatan berbanding Januari 2023 sehinggalah Februari 2023 iaitu mencatatkan sebanyak 16.78 juta iaitu peningkatan daripada tahun ke tahun iaitu sebanyak 2.3% dengan merekodkan 69.9% iaitu hampir mencecah 70% untuk penyertaan tenaga buruh pada Februari 2023 kita melihat peningkatan. Selain itu kalau kita dapat teliti untuk penduduk yang bekerja iaitu pada Januari hingga Februari juga meningkat sedikit iaitu untuk kalau kita melihat itu 0.2% peningkatan daripada bulan Januari hingga Februari iaitu mencatatkan jumlah sebanyak 16.19 juta iaitu sedikit peningkatan berbanding Januari 2023. Kalau kita nak teliti bagaimanakah penduduk bekerja mengikut taraf pekerjaan, di sini ada 4 kategori iaitu menurut majikan. Kita ada majikan, pekerja keluarga tanpa gaji, selain itu kita ada pekerja yang ini juga dengan bekerja sendiri. Kalau kita nak secara ringkasnya untuk memahami iaitu antara 4 komposisi ini, komposisi yang paling tinggi adalah iaitu golongan pekerja iaitu mempunyai komposisi tertinggi dengan mencatatkan sebanyak 75.7% di sini berbanding komposisi kategori penduduk yang bekerja yang lain diikuti juga dengan bekerja sendiri, majikan iaitu kalau kita lihat kesemua ini mengalami peningkatan iaitu daripada bulan ke bulan hinggalah ada perbandingan tahun ke tahun, namun mengalami penurunan daripada tahun ke tahun hanya satu iaitu pekerja keluarga tanpa gaji yang mencatatkan penurunan sebanyak kepada 3.0%. Dan kalau kita sudah lihat ini adalah penduduk yang bekerja. Apabila kita teliti bagaimanakah kadar pengangguran, ini adalah berita baik di mana kadar pengangguran kita pada Februari 2023 telah mencatat sedikit penurunan iaitu sebanyak 3.5% berbanding Januari awal tahun 2023 iaitu 3.6%. Dan kalau untuk lebih terperinci berapakah jumlah kadar pengangguran pada Februari 2023 iaitu sebanyak 591,900 iaitu penurunan berbanding Januari 2023 iaitu 596,000. Kita dapat meneliti iaitu daripada bulan ke bulan mencatat penurunan iaitu tahun per tahun pun mencatat penurunan yang amat tinggi daripada Februari 2022 tahun lepas hingga Februari tahun ini iaitu mencatatkan lebih 2 angka penurunan itu sebanyak 11.9% iaitu kalau nak lihat kategori pengangguran mengikut kategori kita ada dua iaitu penganggur aktif dan penganggur tidak aktif di mana kita dapat teliti itu penganggur aktif telah mencatat penurunan sebanyak 80.3% untuk Februari 2023 manakala penganggur tidak aktif telah meningkat iaitu sebanyak 19.7%. Dan ini adalah pengangguran, angka pengangguran yang kita dapat teliti iaitu kekal stabil pada ketika ini. Dan untuk tenaga buruh, untuk luar tenaga buruh di sini juga mencatatkan iaitu kekal sama, penurunan sedikit untuk perbandingan bulan ke bulan itu sebanyak 0.02% Februari dan Januari jumlahnya sama iaitu 7.24 juta dan komposisi utama luar tenaga buruh adalah disebabkan dua perkara iaitu pertama kerja rumah ataupun tanggungjawab keluarga yang meliputi sebanyak 43.2% dan iaitu bersekolah sebanyak 40.6%. Sudah tentu ini adalah angka-angka penting untuk kita teliti kerana pasaran buruh ini adalah sebahagian daripada ekonomi untuk kita teliti kesihatan ekonomi bergerak ke hadapan dan bagaimanakah kerjasama pihak kerajaan dan juga pihak swasta iaitu bergandi bahu untuk mencari penyelesaian agar dapat mengekalkan momentum pertumbuhan positif untuk pasaran buruh dan mengurangkan kadar pengangguran, Najib. Okey. Itu angka-angkanya yang untuk kita faham kedudukan pengangguran kita. Ada banyak tadi Nina tunjukkan ada penganggur aktif dan tidak aktif juga. Ini adalah angkanya tapi secara besarnya mesejnya adalah turun angka tersebut. Kita bawakan pakar kita pada pagi ini ahli ekonomi EU Era Muhammad Zarif Luqman Hashim yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Zarif, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Ya, Waalaikumsalam Najib dan juga Dina. Baik. Terima kasih kerana jemput saya di sini. Sama-sama. Zarif, pertama sekali kalau kita melihat kepada angka-angka yang dibentangkan tadi,
ada penurunan tetapi belum lagi mencapai tahap pra-pandemik. Aktiviti ekonomi kita sudah pun hampir keseluruhannya dibuka. Mungkin apa lagi faktor yang akan menyumbang kepada peningkatan ataupun penurunan kadar pengangguran bergerak ke hadapan, dan adakah ada cabaran ekonomi lain yang mungkin menjadi downside risk kepada pemulihan pekerjaan kita? Okay, kalau kita tengok apa yang Dina betangkan tadi, sini sebenarnya kalau kita, ini adalah kesan limpahan yang berlaku pada tahun lepas, iaitu kita tengok pertumbuhan ekonomi kita pada tahun lepas sebanyak 8.4% ya, Najib. Ini sedikit sebanyak menyumbang kepada peningkatan pekerja. Ini syarikat memerlukan lebih ramai lagi pekerja untuk meningkatkan lagi produk mereka, untuk meningkatkan lagi pengeluaran mereka, dan juga salah satu antara punca lain adalah pembukaan ekonomi dari China. Kalau kita cakap berkenaan dengan kesan macam mana kita nak kekalkan kadar ini, satunya disebabkan kita memerlukan kita memerlukan lebih ramai lagi yang masuk dalam pasaran buruh ni, disebabkan kita ada kompetitor daripada shadow ekonomi ataupun ekonomi shadow, di mana kebanyakannya pekerja-pekerja kita daripada masa pandemik lari bekerja pada pekerjaan gig. Itu adalah salah satu daripada cara macam ni kita nak kekalkan atau meningkatkan lagi, menggalakkan lagi orang ramai bekerja dalam sektor formal ini. Bercakap mengenai menggalakkan adalah antara pengumuman terbaru oleh Kementerian Ekonomi di mana ia bakal mengenal pasti 10 syarikat ternama untuk membentuk satu akademi khas dengan silibus mengikut keperluan pasaran. Ini adalah antara diskusi yang sudah lama, iaitu mempunyai satu silibus ataupun satu certain keperluan yang memenuhi keperluan pasaran. Jadi ia adalah antara hasil yang diputuskan pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah setelah perbincangan rapi dengan pemain industri. Jadi usaha yang akan dibentuk pada akhir Jun depan ni adalah antara bagi menyokong usaha kerajaan untuk lahirkan 100,000 pekerja berkemahiran. Jadi pada pandangan POV Zarif, bagaimanakah Zarif menilai langkah kerajaan ini untuk menyokong usaha lahirkan 100,000 pekerja berkemahiran melalui inisiatif terbaru ini? Okey, ini sebenarnya kalau kita lihat, kita way back kembali pada tahun 2021. Ini adalah langkah yang telah diambil pada tahun 2001 di mana MPC, Malaysia Productivity Corporation, telah menubuhkan Akademi Infactory. Ini adalah untuk meningkat ataupun untuk memastikan para pekerja bekerja dan diberi latihan oleh syarikat sendiri, tapi dalam masa yang sama syarikat memiliki skill pekerja yang berkemahiran tinggi dan juga mengurangkan ketidakpadanan tersebut. Tapi ini adalah saya fikir, pada pendapat saya, ini adalah salah satu cara ataupun salah satu benda yang positif untuk Malaysia lah. Disebabkan kita sebenarnya untuk para pekerja ni, kita kebanyakannya adalah mereka yang bekerja di luar daripada field of study mereka, dan kalau kita lihat akademi industri ini adalah salah satu cara untuk kita menarik balik pekerja-pekerja ataupun menarik balik bakal-bakal graduan kita untuk bekerja dengan field of study mereka sendiri. Dan akademi industri ini adalah ditambah baik dan diperluaskan dia punya skop dia daripada akademi factory dahulu. Zarif, bagaimana untuk kita melihat dalam gambaran lebih luas, kerana kita berhadapan dengan cabaran yang begitu besar sekali dari sudut menyediakan modal insan dalam pipeline kita sebagai contoh. Satu, anak muda yang habis belajar SPM tidak mahu menyambung pelajaran kerana mahu masuk ke dalam ekonomi gig. Ada kelebihan tapi ada juga kekurangannya di situ. Tapi bagaimana untuk kita melihat bahawa untuk membekalkan tenaga kerja berterusan dalam pipeline kita untuk meningkatkan industri dan sebagainya, bagaimana ini boleh diselesaikan? Kerana sekiranya permasalahan sebesar ini tidak diambil kira dalam membentukkan dasar yang lebih tuntas sebagai contoh, ini mungkin akan ada kesan jangka masa panjang kerana anak muda kita tidak ada kepakaran ataupun pengalaman yang mencukupi apabila mereka ingin memasuki sektor formal sebagai contoh dalam tempoh terdekat. Bagaimana ini boleh diambil kira
untuk penyelesaian jangka masa panjang? Okey, dalam jangka masa panjang apa yang kita boleh buat adalah kita kena tengok negara-negara lain. Macam mana negara sebagai contoh negara Jerman, mereka memiliki kurikulum yang menyerapkan elemen industri tersebut di dalam kurikulum pendidikan mereka. Kalau sebagai macam saya untuk negara Jerman ni, kita tengok negara Jerman telah menerapkan elemen industri sebelum lagi mereka mengalangkah masuk ke dalam dunia pekerjaan ataupun menyambung pelajaran ke peringkat degree ataupun diploma. Ini bermakna di Jerman mereka mentengahkan industri-industri yang ada di Jerman dengan semasa mereka di sekolah menengah lagi. Ini yang patut Malaysia lakukan supaya kita dapat tahu bahawa apa minat golongan-golongan muda ni terhadap pekerjaan. Industri apa yang mereka minat, industri apa yang mereka boleh cuburi, industri apa yang ada memiliki pekerjaan yang luas. Apabila kita dapat memberi pendedahan awal kepada bakal-bakal muda kita ni, kita boleh memberi dorongan ataupun kita boleh menyediakan saluran yang betul supaya pekerja kita ni tidak akan berlaku kebocoran yang lebih besar lagi daripada apa yang berlaku sekarang ni. Bercakap mengenai iaitu selain itu kalau kita bercakap apabila memenuhi keperluan pasaran, skill-skill ataupun set skill yang kita perlu ada ni, kita bercakap mengenai pendidikan kemahiran iaitu TVET yang mana has been long overdue, has been discussed, mana kita harus memperkasakan. Namun isu utama kini daripada TVET adalah gaji. Gaji sebenarnya semakin berkurangan. Itu adalah antara realitinya. Mungkin ada usaha daripada agensi pihak sektor swasta yang propose untuk naikkan gaji minima ini. Jadi pada pandangan Zarif, bagaimana perkara ini dapat dilakukan? Adakah sukar untuk kita jamin soal gaji TVET ini? Untuk gaji TVET ni kan, bagi saya, kita kena tengok dulu institusi TVET tersebut. Pada permulaannya, pada masa sekarang ni, kita tengok banyak institusi pengajian tinggi yang berada di Malaysia ni adalah supply driven. Maknanya apa yang mereka keluarkan adalah mereka tertakluk kepada apa supply, maknanya diri sendiri yang perlukan. Tapi kita kena ubah daripada supply driven kepada demand driven. Maknanya kita perlukan apa yang industri nak, talent apa yang mereka nak dan juga apa yang mereka perlukan pada masa ketika itu dan juga pada masa akan datang. Ini sedikit sebanyak akan mengurangkan satu mismatch dan juga kedua, apabila kita dapat matchkan antara apa industri nak dengan apa institusi pengajian tinggi boleh sediakan, kita boleh tingkatkan gaji. Itu yang kita boleh tengok lah. Lagi satu, mungkin kita boleh tingkatkan gaji minimum. Tapi harus diingat, gaji minimum ni tidak termaktub kepada mereka yang memiliki diploma, TVET ataupun SKM 1, 2, 3. Tapi ini termasuk kepada mereka yang tidak memiliki pendidikan, iaitu mereka yang tidak habis bekerja dan juga tidak memiliki sebarang sijil. Kalau kita meningkatkan gaji minimum, kita akan meningkatkan gaji yang mereka tidak memiliki pendidikan ni. Tapi apa yang kita perlu buat adalah kita kena ada satu mekanisme gaji yang betul. Maknanya kita boleh tingkatkan gaji minimum at the same time ataupun pada masa yang sama kita kena tingkatkan gaji-gaji yang lain. Sebagai contoh, kita boleh tingkatkan gaji operator kilang, kita boleh tingkatkan gaji mereka yang mereka technician, skill worker ataupun professional. So secara tidak langsung ia akan memberi ekosistem yang baiklah untuk negara Malaysia. Seperti kalau tak silap saya sekarang ni, kalau kita tengok peningkatan gaji minimum telah menyebabkan berlakunya mengecilkan jurang antara pekerja yang tidak memiliki kemahiran ataupun berkemahiran rendah dengan separuh mahir. Itu yang menyebabkan kalau peningkatan gaji minimum. Disebabkan itu, kita memerlukan satu mekanisme gaji yang betul supaya kita boleh tingkatkan keseluruhan gaji yang ada. Okey, itu adalah antara usaha yang boleh dilakukan. Tapi persoalannya, adakah susah untuk laksanakan perkara ini dan siapa yang perlu terlibat dalam ekosistem keseluruhan ini untuk pastikan gaji yang optimum?
Sebenarnya kalau kita nak cakap benda ni susah ataupun mudah memang memang dia ada kursus dan jika dia sebenarnya boleh dikatakan mudah dan juga tidak mudah apabila kita perlukan keseluruhan ekosistem yang ada dekat Malaysia ni. Sebagai contoh untuk gaji ni kita kena ada uh, relationship ataupun hubungan yang baik dengan industri, pihak industri kena ada sekali. Kementerian yang menjaga seperti Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Sumber Manusia pun ini adalah salah satu cara yang baiklah. Saya rasa kita kena ada satu suruhanjaya untuk kita melihat macam mana kita nak mendapatkan satu gaji yang optimal kepada semuanya. Okey. Zarif, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Saya percaya ini kali pertama saya berhubung dengan Zarif. InsyaAllah di masa ke masa kita akan berhubung. Ini penting untuk kita bincangkan. Muhammad Zarif Luqman Hashim, Ahli Ekonomi EU Era. Nina, ini antara perkara yang menarik sebab soal gaji ni lama dah tak naik. Kalau kita cakap pasal 2,500 ni dah lama dah soal ini. Inflasi kita saja terus naik. Kalau kita tanyakan majikan, sudah pastilah mereka mengatakan tak mampu naikkan dan sebagainya. Tapi adakah dasar yang lebih bersifat firm lagi harus dilaksanakan supaya majikan mengikut langkah tersebut. Ini juga kita akan bincangkan di masa ke masa. Terima kasih Zarif kerana bersama kami pada pagi ini.